Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan PRN Negeri Melaka, yang mana kita tahu bahawa kejatuhan kerajaan Negeri Melaka kali ini adalah disebabkan penarikan 4 orang adun. Dan disebabkan penarikan 4 orang adun ini terpaksa berlakunya pilihan raya, yang mana pilihan raya ini menyusahkan rakyat Negeri Melaka dan juga menyusahkan keseluruhan rakyat Malaysia, kerana ini melibatkan pembelanjaan yang begitu besar, melibatkan duit bukan sahaja 50,000 ke 100,000, tetapi melibatkan puluhan juta, yang mana saya lihat di kenyataan media yang lalu melibatkan melebihi 45 juta dan mungkin lebih lagi. Ini adalah satu yang menyusahkan rakyat. Kita tahu bahawa Pakatan Harapan yang memerintah kerajaan negeri Melaka yang lalu, apabila mereka telah pun tumbang ataupun ada di antara adun-adun menarik sokongan, maka mereka terpaksa melepaskan kerajaan negeri Melaka itu untuk diterajui oleh kerajaan Barisan Nasional ataupun kerajaan Pakatan Nasional untuk menerajui Melaka. Tetapi berbeza kali ini, yang mana kita tahu pimpinan UMNO, pimpinan Bersatu, mereka lebih sanggup untuk melakukan pilihan raya dan terpaksa menggunakan dana rakyat, yang mana ini adalah satu pembaziran. Saya harap di PRN Negeri Melaka kali ini rakyat menolak pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Kerana ini jelas kita lihat mereka ini adalah rakus dengan kekuasaan. Di sini juga saya lihat bahawa apa yang berlaku kali ini, apabila tadi saya baca kenyataan media yang dikeluarkan oleh pimpinan Pakatan Harapan, yang mana melantik saudara Adli Zahari sebagai ketua untuk menerajui Pakatan Harapan Melaka dalam PRN kali ini, maka ini adalah bertepatan, yang mana pemimpin ini adalah pemimpin yang saya rasa rakyat Melaka lebih hendak beliau menjadi ketua Menteri Melaka lagi sekali lagi, dan beliau adalah lebih rapat dengan orang-orang di bawah. Dan beliau juga saya lihat begitu mempunyai integriti dalam pimpinan beliau selama ini. Di sinilah kita lihat. Dan apa yang saya lihat juga, Majlis Pimpinan Pakatan Harapan juga menolak 4 orang adun ini untuk bersama. Dan saya harap ini adalah keputusan terbaik, yang mana semua rakyat seluruh Malaysia ini pun melihat gara-gara 4 orang adun inilah akan memberi susah kepada negeri Melaka, yang mana terpaksa melakukan pilihan raya, serta melakukan pilihan raya ini memerlukan kos, yang mana kos ini adalah daripada duit rakyat. Dan ini adalah satu yang pada saya sangat bertentangan. Dan seperti mana apa yang telah pun berlaku, PH apabila tidak mendapat sokongan, menyerahkan kerjaan itu dengan baik supaya tidak melibatkan pembaziran duit rakyat, yaitu melakukan pilihan raya. Ini adalah sikap dan apa yang kita lihat dilakukan oleh pemimpin UMNO, yang mana jelas kita lihat bahawa mereka adalah terlalu rakus dengan kekuasaan, dan tujuan mereka nak berkuasa adalah demi mereka nak menguasai projek-projek tender-tender, yang mana mereka-mereka ini adalah mereka yang gila dengan harta dunia. Ini adalah jelas kita lihat apabila terpaksa kita menempuhi lagi sekali lagi, yaitu pilihan raya negeri Melaka ini. Ini juga boleh mengakibatkan kerosakan sekali lagi apabila kita tahu PRN yang berlaku di negeri Sabah yang lalu telah pun menyebabkan pandemik ini menular begitu besar sekali yang menyusahkan keseluruhan rakyat Malaysia. Kali ini jika berlaku lagi perkara seperti ini, kita harus menyalahkan termasuk Perdana Menteri kita yang ada hari ini disebabkan berlakunya pilihan raya negeri Melaka ini. Mereka ini tidak mementingkan rakyat. Yang mereka pentingkan adalah kekuasaan mereka untuk parti mereka, untuk diri mereka sendiri. Jika perkara ini mereka tidak lakukan, maka serahkan kembali mandat itu yang sepatutnya memang kepada Pakatan Harapan. Maka dengan itu perkara ini boleh diselesaikan dan tidak perlu pun ada pilihan raya, dan rakyat Melaka pun tidaklah disusahkan. Ini adalah satu perkara yang betul-betul menyusahkan rakyat keseluruhannya di Malaysia ini. Jadi inilah yang berlaku, yang kita rakyat harus lihat. Dan pemimpin-pemimpin ini, yang mana apabila mereka ini seperti kata melompat sana melompat sini dan menyusahkan rakyat, perlu ditolak habis-habisan di PRN kali ini.
dan mereka ini dihumban terus daripada dunia politik supaya tidak lagi membuat perkara-perkara seperti ini dan menjadi pengajaran kepada rakyat, yang mana kita inginkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang telus, berintegriti, serta pemimpin yang tahu bahawa mereka itu adalah pemimpin yang dilantik oleh rakyat bertujuan untuk mereka membangunkan masyarakat. Tetapi apa yang kita lihat di Malaysia ini, pemimpin yang ada hari ini mengeluarkan janji-janji manis mereka demi tembolok sendiri, demi kepentingan sendiri, tetapi tidak memberi apa-apa manfaat pun kepada rakyat ataupun di mana mereka bertanding. Ini adalah satu yang pada saya amat mengecewakan kita sebagai rakyat. Saya harap di PRN Melaka kali ini rakyat boleh menilai, dan kita harap Pakatan Harapan di negeri Melaka kali ini boleh menang dan boleh menerajui negeri Melaka semula. Dan saya harap Saudara Adli Zahari boleh kembali menjadi Ketua Menteri Melaka semula, serta boleh membangunkan kembali negeri Melaka, yang mana kita tahu berlaku banyak ketirisan dan boros sekali apabila kerajaan negeri Melaka diambil oleh kerajaan yang tumbang ini, menyebabkan berlaku lagi satu pilihan raya kecil atau pilihan raya negeri ini kali ini. Ini adalah yang saya lihat bahawa amat mengecewakan. Kita yang bukan rakyat Melaka pun melihat apa yang berlaku kali ini adalah jelas bahawa Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO dan juga Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin serta PIHES yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, jelas bahawa di sini akan ada 3 penjuru pertandingannya. Dan saya harap rakyat menolak parti-parti yang mana kita tahu selama ini mereka-mereka ini adalah pemimpin yang rakus. Maka dengan jelas di sini bahawa Pakatan Harapanlah satu-satunya parti yang boleh kita harap untuk memimpin negeri Melaka kali ini dan kembalikan semula mandat rakyat itu, supaya Saudara Adli Zahari ini boleh kembali menjadi Ketua Menteri dengan tenang dan boleh juga melakukan kerja-kerja yang mana selama apabila beliau terpaksa menyerahkan kepada kerajaan lain dan tergendala. Dan di sini banyak kita lihat terus menerus berlaku pergolakan sebelum kejatuhan mereka ini, kerana mereka berebut dengan apa yang telah ada apabila mereka memerintah, iaitu projek-projek tender-tender yang saya dengar melibatkan pasir lah dan berbagai-bagai. Saya tidak nak masuk ke isu itu sangat, tetapi saya harap apabila Pakatan Harapan boleh mengambil alih kerajaan negeri Melaka nanti, dan saya harap mereka juga selidik kes-kes yang berprofil tinggi ini dan heret-heret mereka ini ke muka pengadilan demi untuk rakyat. Dan ini adalah satu yang terbaik juga, yang mana platform untuk kita lihat adakah rakyat menolak kepimpinan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Dan Melaka ini adalah satu daripada contoh akan datang supaya rakyat negeri lain faham, dan seterusnya apabila berlakunya PRU dia akan datang, maka kita rakyat boleh faham bahawa kita harus melakukan satu perubahan seperti mana yang berlaku di negeri Melaka, dan itu adalah sebagai contoh yang terbaik yang boleh kita lihat nanti. Dan inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini, dan saya harap orang Melaka tolak mereka-mereka yang jadi katak ini, memberi pengajaran kepada generasi akan datang, dan juga akan menjadi contoh kepada negeri-negeri lain supaya tidak ada lagi ahli-ahli politik yang seperti ini yang hanya pentingkan diri sendiri. Sekian, terima kasih dan thank you.